Hello guys, wow, Dewan Rakyat menjadi panas ya apabila Menteri MP ahli Parlimen PAS yang cuba kononnya menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mencela ya perbahasan YB Sani Hamzan, sahabat-sahabat semua. Akhirnya ya bertemu buku, bertemu ruas ya apabila MP daripada PAS ini habis dibalun, ditempelak, disekolahkan ya kerana hanya tahu untuk menebuk atap. Katanya Perdana Menteri gagal semua itu yang cuba disampaikan oleh ahli parlimen daripada pembangkang PAS dan juga Bersatu. Menarik sahabat semua jika anda lihat bagaimana YB Sani Hamzan menutup mulut MP daripada PAS yang hipokrit, yang sombong lagi angku ini. Jadi tanpa membuang masa, saya membawakan anda untuk menonton ya video ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama. Baru di speaker berlaku banjir di Hulu Langat. Di kampung Sungai Tekali akibat daripada projek TNB. Projek TNB membina menara pencawang. Berlaku banjir kilat. Apa yang saya dimaklumkan, pihak TNB cuma datang bantu membersihkan rumah. Tapi tak beri pun sedikit pampasan kepada rakyat masyarakat ataupun warga yang berhadapan dengan masalah banjir yang berlaku di kampung Sungai Tekali, Hulu Langat. Sebab itu saya nak menafikan. Sebab itu saya nak menyebutkan di Dewan Yang Mulia ni. Bila ada tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahawa Perdana Menteri kita ni tak buat apa-apa, saya nak nafikan. Saya nak menafikan dengan sekeras-kerasnya. Dan saya nak nyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Perdana Menteri kita ni memang seorang yang gila. Gila. Dia gila buat kerja. Dia gila berusaha. Dia gila sangat kuat kerja. Tidak membazirkan masa, tidak membazirkan waktu. Dalam lawatan ni tak ada masa senggang, tak ada masa rehat. Perdana Menteri kita ini senantiasa memikirkan persoalan berkaitan dengan rakyat Malaysia, memikirkan soal berkaitan dengan Palestin, memikirkan persoalan untuk menarik pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita. Inilah Perdana Menteri yang sekarang ini rakyat Malaysia, negara Malaysia, kita sepatutnya rasa bangga mempunyai seorang Perdana Menteri yang kuat, yang rajin, yang kuat bekerja untuk memastikan InsyaAllah suatu hari nanti Malaysia akan berada di suatu kemuncak dan insyaAllah kita akan digelar sebagai Harimau Asia. Sila sekali lagi. Betul ke kegilaan Perdana Menteri punya kuat kerja sampai bentung yang bersama sakit bila dia sampai ke tanah air kembali? Betul ke? Betul ke? Ada yang nak tanya lagi? Awak Maran. Sila Maran. Saya bila Imam Mat sebut Perdana Menteri yang gila tu, saya jangan stop, teruskan. Jadi tak betul tu. Orang di luar dengar Perdana Menteri yang gila, gila bekerja. Betul lah tu. Tapi Imam Mat Datuk dia bertua. Terima kasih. Saya nak bertanya golongan. Apa yang kita cakap dalam ini betul. Kita pun kadang-kadang bajet yang dibentang oleh Perdana Menteri ni kita bahaskan. Kalau kita tak suka, kita tak bahas. Tetapi bila kita pergi keluar, di mana-mana saya jumpa Datuk yang tua, anak kampung, orang peniaga sebagai marah pada menteri ni. Dia kata ni saya, bila Datuk lagi nak Perdana Menteri nak tukar, bila dia nak berhenti, kenapa ini berlaku? Jangan kerana kita kerana kita support, kita dibelah dengan kita support dia. Kalau tak bagus, kita kata tak bagus. Saya yang bagus, saya kata dia bagus. Yang tak bagus, saya kata tak bagus. Kenapa benda ni berlaku di luar? Sekarang ni masalah jangan bukan kerana politik kita. Tak habis-habis. Jangan. Tak habis-habis nak ganti kerajaan, tak habis-habis nak tepuk atap, tak habis-habis nak gulingkan kerajaan. Sehingga kan muktamar baru-baru ni pun sebut lagi nak menggantikan kerajaan. Ya Mak sabar. Tidak, sabarlah ni. Ini kira sabarlah ni. Ini kira tawadu ni. Ini ada air semayang ni. Bercakap ni ada air semayang, ada wuduk. Ya betul. Kalau tak ada wuduk, Maran, jangan main-main. Saya pun ada wuduk. Ini ada wuduk ni. Saya ingat sama je. Basuh muka dulu, basuh tangan. Sepatutnya Maran orang lama dalam politik sepatutnya. Jangan jangan kita bicarakan lagi persoalan berkaitan dengan nak ganti kerajaan. Jangan kita bicarakan lagi soal berkaitan nak ganti, soal tepuk atap, nak gulingkan kerajaan. Semalam disebutkan apa? Kerajaan ini akan menemui ajalnya. Maran, ini apa cerita ni Maran? Mak, sekejap je. Ini apa cerita ni Maran? Bukan, sepatutnya sekarang ini kita nak bina negara, nak bina ekonomi, nak bina masyarakat, nak bantu masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ni. Ya Mak, sikit. Ini wuduk saya dah batal. Sikit je. Sekarang ni wuduk saya dah batal. Ya Mak. Wuduk saya dah batal sekarang ni.
Oh cakap bola Batil tu. Tak ada lah dah hukum. Wuduk saya dah batal sekarang. Mak sikit ya. Sikit, okey. Ya Mak, saya cakap tua ni ikhlas daripada saya. Saya lama memang saya lama lah. Sebab tu saya nak kita cari yang betul. Saya yang baik pada Perdana Menteri okey. Maran baru 9 bulan Maran. Baru 9 bulan Maran. Nanti saya ucap panjang Bagilah. Batil pula Dan untuk pengetahuan Maran, Perdana Menteri ni punya kuat dia buat kerja ni. Pelaburan dia dah bawa masuk dalam negara kita ni mencecah hampir 200 bilion ringgit Malaysia. Ni dia. Dan saya tak Kalau tara macam ni tak beralih kursi lepas ni tak tahulah Maran. Maran memang tak faham lah sebab kerja Maran ni nak guling, nak pindah kerajaan, tebuk atap, alih atap, tukar atap baru, semua atap. Saya menyuarakan. Kita ambil yang positif, negatif kita tengok yang positif. Kita betulkan yang negatif. Yang positif kita ambil. Saya tidak nafikan semua yang Perdana Menteri kita tidak bagus. Tapi kalau begitu Maran, mari kemari. Tak ada masalah. Yang Muhammad kemari pun lagi bagus. Tak ada, kalau ke sana tak dapat peruntukan nak buat apa? Sebab itu saya minta keteres kemari. Saya tanya Saya Muhammad. kesian dengan keteres. Selama ini manusia duduk di dunia ni kena peruntukan semua ke? Untuk rakyat. Belum pasti, bukan pasti. Allah ada lagi Maha Kuasa. Saya tak pernah sebut Speaker, flyover dekat Taman Desa Jenaris. Flyover dekat Bandar Seri Putra. Okey. Tak, ini masa saya, Speaker. Sekarang saya... Kejap. Ulu Langat. Saya nak mengajar sikit tentang bab ni ya. Sekejap, tapi masa tu saya akan ganti. Bila berbahas, kan, bila yang berhormat punya floor bagi kepada orang lain, ini betul ya. Ingat ya. Yang boleh stop dia ada orang yang bagi. Biar untuk yang lain ni lah akan datang ni. Bila yang berhormat bagi aja floor yang berhormat pada sebelah sini, yang boleh stop pasal it's your right, you have that 15 minute. Yang boleh stop dia yang berhormat. memang speaker Tapi tepat. kejap. Baran, kejap. Ini untuk pengetahuan yang akan datang lah. Kalau saya duduk sini, saya takkan stop. Sehingga orang yang floor tu cukup. Baru saya intervene. Ya? Akan datang ni lah. Okey. Yang berhormat, silakan. Saya akan ganti 3 minit tadi. Mencabar ni, Speaker. Kan? Puas hati, Maran. Maran puas hati. Tu dia Perdana Menteri kuat kerja tu. Mikir kata orang Kuala Kangsor tu, mikir masalah rakyat tu. Sampaikan dia persetankan soal berkaitan dengan kesihatan dia. Dia tak sihat tu. Tapi tak ada rest. Daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini dia Perdana Menteri yang memang saya kata Perdana Menteri ini memang seorang yang kuat kerja memikirkan soal berkaitan dengan Malaysia, negara rakyat dan juga negara Palestin. Boleh ke ulangan? Sebab itu saya nak sebutkan kita ni dah merdeka 66 tahun. Datuk Speaker. 66 tahun negara kita sudah merdeka. Sepatutnya budaya politik kita ni supaya politik matang. Budaya politik apa yang kita nak bawa? Politik sejahtera. Ulangan. Minta sikit. Saya bagi. Lepas macam bagi sikit. Saya bagi. Bila saya nak laju tu, bagi saya laju dulu. Okey, sila. Saya pam Saya dulu. tunggu. Bila saya dah letih, saya bagi. Kena faham sikit. Bagi sikit. Sik, duduk. Bagi lepasnya bagi ya. Macang dulu kemudian sik. Bagi saya di pam sikit, nanti saya bagi. Kan? Politik apa yang kita nak bawa dalam negara kita ni? Politik kesejahteraan, politik yang ada akademik, politik yang ada rasa tanggungjawab, politik yang rasa amanah, politik yang ada integriti. Bukan politik caci, maki, adu domba, fitnah, sentimen perkauman, sentimen agama, pembohongan, penipuan. Kita dah 66 tahun kita merdeka. Sebab itu saya nak seru kepada seluruh masyarakat dan rakyat yang terdapat dalam negara kita ni. Kita kena bawa satu budaya politik baru dalam negara kita ni. Tak boleh lagi dah politik-politik cerca. Politik-politik maki ini nak menang pilihan raya sebut benda dalam seluar. Tak boleh. Banyak lagi benda yang kita nak sebut ni. Ucap mana? Buah kedondong ke? Buah pisang ke? Sila Macang. Ya, terima kasih Kuala Langat. Saya Hulu Langat. Minta maaf. Tadi Ulangat menyatakan kerisauan tentang kesihatan yang Mak Perdana Menteri akibat beban kerja yang banyak.
setuju tak Ulu Langat kalau kita pisahkan jawatan Menteri Kewangan daripada Yang Amat Perdana Menteri supaya beliau ada banyak ruang lagi untuk lakukan kerja-kerja yang lebih baik dan serahkan jawatan tersebut kepada ramai ahli parlimen yang sesuai dan mampu membantu Yang Amat Perdana Menteri. Jadi bagaimana pandangan Ulu Langat? Lu Langat. Ya, ni Pucak bagi Borneo sikit. sebab dah sebut Pucak Harga Borneo, lebih saya minta laluan sikit. Bagi Saya sikit dulu. janji Pucak Borneo, saya janji sik. Okey. Saya janji Terima sik kasih. lepas ni bagi Pucak Borneo. Hulu Langat. Kan? Saya kalau macam kemari, itu kita boleh bincang. Tapi kalau tak kemari, Hulu Langat. itu Soalan kuasa dia sikit. lah. Itu kuasa dia kan. Itu kuasa Perdana Menteri lah. Kita harap dalam rombakan kabinet ni nanti insya-Allah. InsyaAllah. Kita doa-doakan insyaAllah kan. Kalau terbitnya fajar, terbenam. InsyaAllah Hulu Langat masuk. Ya, silakan Hulu Sik. Langat. Silakan Sik. Ya. Hulu Langat sebut tadi Yang Amat Perdana Menteri kita sibuk pergi ke sana ke sini bekerja. Seorang lagi menteri yang juga sangat sibuk itu Menteri Keuangan. Beliau juga sibuk pergi ke mana saja terpaksa mengikut Perdana Menteri. Ke mana saja Perdana Menteri pergi dia terpaksa ikut sehingga menyebabkan dia tak sempat nak tengok pun di Kementerian Keuangan tu. Menyebabkan harga ringgit kita Hulu Langat nak sampai dah harga ramah ni RM4.76. Jadi ke mana Menteri Keuangan kita ni terlalu sibuk mengikut Perdana Menteri ke hulu ke hilir menguruskan sekarang. Kita dalam negara kita ni betul lah, kita ada kabinet. Kita ada jemaah menteri. Kita ada timbalan Perdana Menteri. Kita ada menteri-menteri. Kita ada timbalan menteri. Maksudnya kita kerja secara berpasukan. Itulah dia kerajaan perpaduan. Itulah dia kerajaan madani. Yang penting Ulu tak Langat. rasuah. Okey, Yang Ulu penting Langat. Pucak tak Borneo. lalu. Okey, Pucak Borneo. Siapa? Nanti kan saya kata bila saya papang jangan tegur. Yang penting tak rasuah. Yang penting tak salah guna kuasa, tak kedarah, tak sakau, tak ambil duit rakyat. Itu yang penting kepada saya. Soal berkaitan dengan integriti, soal berkaitan dengan tata kelola itu kita pertahankan. Soal prinsip, soal dasar, ini merupakan satu benda yang kita tidak boleh berkompromi dalam kerajaan perpaduan dan juga kerajaan madani ini. Sila, Pucak Borneo. Okey, terima kasih Yang Mohd Hulu Langat. Saya amat bersetuju bahawa tata kelola dan good governance itu harus diperkasakan. Dan saya meneliti tadi dan mendengar Hulu Langat begitu semangat. Semua hujah-hujahnya baik. Jadi bersetujukah Hulu Langat kalau Hulu Langat dilantik menggantikan Menteri KPN NADP? Sebab saya tengok boleh menguruskan kos sara hidup. Memang InsyaAllah, insyaAllah. mantap. Jadi saya bagi sokongan. Tampil Saya menyokong. Saya sokong Ulu Langat. Bagi nombor akaun. Sepitang menyokong. Yang berhormat, Bukan rasuah. Yang Mohd Ulu Langat landing. Landing. Saya tengok speaker ni dengan saya ni macam kita ni bermusuh je saya nampak kan. Padahal saya punya sayang dengan speaker ni, betul? Dalam diary saya memang saya sebut tu, idola saya timbalan speaker daripada Cameron Highland, tahu tak? Punya begitu saya sayang, bagi masa pun sikit-sikit je kan. Tambah pula saya last kan ni, saya dikacau oleh Sik, saya dikacau oleh Macang, saya dikacau oleh Puncak Borneo. Bagilah masa sikit. Soal berkaitan dengan rukun negara ni. Sebab itu saya sebutkan tadi, saya pernah bercakap soal berkaitan dengan 5 prinsip rukun negara ni. Saya nak minta rukun negara ni dibahaskan, diusrohkan, ditamrinkan, dilikokkan, dimukayamkan, diperdebatkan, dihadamkan untuk seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Saya nak minta 5 prinsip rukun negara ni. Sesi yang lepas saya kata nak tengok 5 prinsip rukun negara ni di mana? Di sekolah. Itu pun dah pudar. Nak tengok lagi di mana? Di buku tulis budak-budak. Saya nak minta lepas di kerajaan tolong tengok. Kita gantung, kita naikkan di pejabat-pejabat kerajaan. Setuju? Kita gantung, kita naikkan di universiti-universiti. Setuju? Kita naik dan gantung di sekolah-sekolah. Setuju? Kita naik dan gantung di kedai-kedai. Setuju? Kita naik dan gantung-gantung di pasaraya. Setuju? Sebab inilah konsep untuk kita cinta dan kasih kita, sayang kita terhadap negara Malaysia yang kita cintai ini. Seterusnya saya ingin mencadangkan, bermula tahun depan, saya nak cadangkan bersempena dengan bulan kemerdekaan. Kalau selama hari ini kita gantung jalur gemilang ni di pejabat-pejabat kerajaan, kali ini saya nak minta
supaya jalur gemilang ini kita gantung, kita naikkan di setiap rumah yang terdapat di dalam negara kita ini. Sebagai tanda kasih sayang kita, cinta kita terhadap negara. Tak kiralah kita Melayu ke, kita Cina ke, kita India ke, kita orang asli ke, kita Iban ke, kita Kadazan ke, ini negara kita. Kita lahir di sini. Ini tanah tumpah darah kita. Kita belajar di sini. Kita menerima pendidikan di sini. Kita bekerja di sini. Kita berkahwin di sini. Dan mungkin suatu hari nanti kita juga akan mati di sini. Tak kira siapa kita. Jangan lagi ada yang menyatakan kaum ini kaum pendatang. Jangan lagi ada yang menyatakan kamu balik negara asal kamu. Jangan lagi ada yang menyatakan bahawa kamu menumpang di atas tanah air Malaysia ini. Ini negara kita, menjadi tanggungjawab kepada kita semua untuk kasih sayang, jaga negara kita yang tercinta. Betul? Jangan lagi. Hah? Ini negara kita. Yang Berhormat, Jangan lagi ada kita dengar nak menakut-nakutkan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Menakutkan Cina dengan Melayu. Menakutkan Melayu dengan Cina. Menakutkan kaum-kaum lain dengan kaum-kaum yang lain. Sebab kita sudah bersaudara yang tinggal di atas muka bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ini negara kita, Tuan Speaker. Negara kita ni nak wariskan, kita nak wariskan kepada generasi yang akan datang. Yang Berhormat, saya Ya. akan potong 20 saat lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau hancur negara kita ni, di mana lagi tempat kita untuk bertempang teduh. Hulu Langat menyokong belanjawan peruntukan bajet yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan. Hidup Kerajaan Madani, hidup perpaduan. Terima kasih. Terima kasih. Terbaik itu dia sahabat semua. Satu perbahasan yang begitu menarik ya disampaikan oleh YB Sani Hamzan, sahabat-sahabat semua. Walaupun ya kita lihat bagaimana pembangkang MP-MP daripada PAS maupun Bersatu cuba memprovok, cuba menunjukkan kebobrokan mereka dengan soalan-soalan bangang, soalan-soalan bobrok, tetapi dipatahkan dengan bahas yang begitu baik daripada YB Sani Hamzan. Inilah sahabat semua, ya, walaupun berteriak-teriak di sana, tapi ya, segala poinnya itu dapat disampaikan dengan baik sekali. Antara satu perkara, sudah-sudahlah mahu untuk merampas kerajaan, sudah-sudahlah untuk mahu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mahu menebuk atap. Amalkanlah ya politik yang matang. Bersama-samalah untuk memajukan negara. Lupakanlah niat kamu orang untuk menumbangkan kerajaan hari ini. Beri tempo, beri masa. Sepatutnya ada 5 tahun untuk satu kerajaan memerintah. Sesudah itu, kalau anda mau benar-benar mau menjadi kerajaan, tunjukkan kehebatan kamu, wahai pembangkang, wahai PAS, wahai Bersatu pada PRU yang ke-16 ini. Jangan cuba untuk menebuk atap, menumbangkan kerajaan di tengah-tengah jalan yang hanya berusia 9 bulan ini, yang sedang berusaha upaya untuk menyelesaikan isu rakyat, menyelesaikan inflasi, nilai ringgit, kos sara hidup yang tinggi, yang sebelum ini juga sebenarnya diwarisi daripada kerajaan sebelum ini, yaitu Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan daripada Parti PAS dan juga Bersatu, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya, bagaimana pula dengan anda? Adakah anda bersetuju? Wow, boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Saya pun turut bersemangat ya mendengar perbahasan daripada YB Sani. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak papun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang yang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.